go pertembungan kategori Cup dan plate perlawanan utama hari kedua sudah bermula. Setelah tamat hari yang pertama, peringkat kumpulan Johor selaku juara kumpulan A akan berhadapan dengan naib juara kumpulan C, Maksak Sarawak. Kedua pasukan lihat sudah pun bersedia di tanah perlawanan. Perlawanan suku akhir yang pertama kategori Cup Plate mencari satu pasukan yang akan mara ke peringkat separuh akhir. Johor memakai jersey kebanggaan warna hitam, biru dan merah. Dan Sarawak memakai jersey tradisi mereka berwarna oranye, kuning dan juga hitam. Maksa Johor di bawah penguasaan Encik Fizman Datuk Haji Muhammad Rashidi, bantu oleh jurulatih ketua jurulatih Encik Hamrizal bin Haji Hamdan dan juga Encik Farid bin Rosli, Muhammad Ismail bin Nordin, Muhammad Rozaini bin Rozan, Muhammad Razmi bin Rozan, Muhammad Faizal bin Samsudin, Muhammad Amirul bin Kamarudin, Muhammad Iqbal bin Hasnol, Sufi Hafizuddin Haizwan bin Abdul Halim, Muhammad Asri bin Azhar, Muhammad Safwan bin Rosli, Muhammad Nasrun bin Muhammad Rosli, Muhammad Alif Zakwan bin Muhammad Isham, Muhammad Ashraf bin Norman, Muhammad Ishraf Muhammad Nur, Muhammad Izwan Muhammad Abu Bakar dan juga Fakrul Rizal Izzat bin Afendi. Manakala Maksak Sarawak yang sedikit tidak bernasib baik bertemu dengan Maksak Selangor di perlawanan kumpulan terakhir semalam, hanya kalah sedikit saja dengan Selangor. Begitu digeruni di dalam kejohanan ini di bawah kendalian tim manager saudara Wazi bin Seman dengan Zulkarnain Hisham bin Sarbini selaku ketua jurulatih dan Muhammad Nafri bin Abdul Rahman selaku pembantu menurunkan Muhammad Adha bin Abdul Zabidi, Syed Abdul Aziz bin Wan Halami, Abdul Hanif bin Adam, Muhammad Mahazir Mazuki, Muhammad Azwan bin Suhai, Kamarudin bin Padin, Wan Aminuddin bin Muhammad Mahmud, Abdul Irwan bin Abdul Rahman, Muhammad Muzakir Afif Saini, Muhammad Khairul Amri bin Jafri, Andrew Goh Kok Tong, Sofian bin Muhammad Ibrahim, Anthony Lawai Jok, RM Beran L bin Muhammad Ali dan juga Muhammad Hafizuddin Hafiz. First play untuk Sarawak, penalti untuk Sarawak. Tendang keluar terus oleh main jersey nombor 19 itulah Wan Aminuddin bin Wan Mahmud, saya kira memakai scrum cap yang memakai tight warna merah. Libat beberapa pemain gemaran dalam Sarawak seperti LM Beran bin Muhammad Ali, begitu juga dengan Andrew Goh Kok Tong dan juga Muhammad Khairul Amri bin Jafri Tagih untuk berhadapan dengan pasukan sekuat Maksak Johor ini. Maksak Johor dalam peringkat kumpulan mengejutkan juara bertahan Maksak Kedah dengan mata 10-7 untuk mengungguli kumpulan A. Bijak line out daripada Sarawak terus saja ditangkap oleh pemain mereka untuk recycle keluar ke sebelah kiri mencari fly half yang berambut panjang itu. Cuba dipegang dan dirampas di dalam mainan, terkeluar pula daripada genggaman. Bagaimana tidak dibenarkan oleh pengadil? Apakah call? Sebenarnya di situ masih tidak sedari apakah call, sudah pun terkeluar daripada bola. Untuk line out ataupun penalti kepada Maksak Johor. Pengadil Amirul Razi daripada Kedah diberikan tugas untuk mengadili perlawanan suku akhir yang pertama ini. Dibantu saudara Sobri dan juga Cikgu Nasir. Line out untuk Johor, bola di tangan Rozaini Rozan, seorang watak penting dalam skuad Maksak Johor ni yang menggerakkan khususnya bahagian forward pasukan Johor. Tidak harus dipandang rendah langsung skuad Maksak Johor ini walaupun berhadapan dengan Sarawak. Lagi kesilapan line out. Dan pas semula bagaimana sedikit knock on dikesan oleh pengadil di ujung sana. Goyang. Bukan kau punya lekat ke apa? Ada. Ini yang lekat.
Ada sedikit salah faham di ujung sana. Apakah gerakan yang seterusnya mungkin terkena tangan siapa terlebih dahulu, mengikut pandangan assistant referee. Mungkin dapat kesulitan ketika dalam line out. Dan sebagai jalan selamat, skram dipanggil kembali kepada milik Masak Johor. Apapun jika anda penyokong-penyokong Masak Sarawak, boleh tulis di ruangan-ruangan chat yang kita sediakan di bawah. Tulis support anda. Dan juga anda penyokong Masak Johor, bolehlah bersama-sama kami mengikuti perlawanan ini. Bising sekali situasi dalam padang. Nampak, lihatlah cara mereka bersungguh-sungguh sekali mahu menidakkan serangan-serangan pick up daripada Masak Johor melalui mempunyai dua pasukan yang mempunyai pattern play yang sangat berbeza. Johor lebih kepada penggunaan main forward, seperti katakan tadi, ini forward yang lebih heavy sebelum menggunakan Razmi di bahagian fly half dan juga Safwan. Di Sarawak saya kira hanya menanti bola bertukar tangan. Mereka punya pelari-pelari lebih pantas kalau dibandingkan dua pasukan ini. Main-main seperti inilah yang sangat berbahaya sebenarnya untuk pasukan Johor. Counter attack dan tendangan ke belakang yang akan digunakan untuk oleh Sarawak di sepanjang perlawanan ini berbisa, dan itulah yang mereka raikan sebenarnya di kamp di luar kawasan permainan. Sekala mereka mahu mencuri bola dan mahu menendang bola masuk ke dalam kawasan Johor. Dan selagi pattern mana itu yang diamalkan, dapat terlihat buat ketika ini backline pasukan Johor belum lagi mendapatkan bola. Hanya beberapa face yang digunakan di bahagian forward Johor yang masih sedikit tidak kemas. Pancut bola daripada gerakan pemain-pemain Sarawak cuba merampas bola dalam setiap rak yang mereka lakukan. Line up bijak, cantik, betul-betul tengah padang menyimpan bola. Kembali main nombor 7 Abdul Hanif bin Adam untuk Sarawak mengeluarkan bola. Pantas juga mereka mahu mencuri di berak. Bertembung kedua pemain. Pengadil mengangkat tangan selaku advantage kepada pasukan Johor. Penalti untuk Masak Johor. Tidak menunggu lama, Rozan yang terus mari ke depan, buat satu hentakan. Masih lagi memerlukan beberapa orang pemain untuk menjatuhkan beliau. Pantas pick up quick and go daripada pisang di ujung sana. Mak Izwan Abu Bakar lagi pick up. 3 face daripada serangan forward Masak Johor. Mari selama sejauh 25 meter kali pertama mereka mengeluarkan bola. Offload pendek saja, mencari Safwan Rosli di bahagian tengah. Lepas kali ini offload di bahagian hujung. Larian daripada Muhammad Faizal bin Samsudin. Menanti rakan-rakan Sarawak dipaksa bertahan dalam 22 mereka. Keluar lagi kepada Safwan. Safwan pendek saja mencari Amirul Kamarudin di bahagian tengah. Offload ke dalam, terus ke tangan Rozaini Rozan untuk try pertama kepada Masak Johor. Hasil gerakan yang cukup cantik di bahagian kiri dan kanan padang diakhiri dengan try daripada Muhammad Rozaini bin Rozan.
Gerakan Sarawak di bahagian hujung baru saja lainkan kad kuning seorang pemain Masak daripada Johor berjersey nombor 17 iaitu Cikgu Muhammad Ashraf. Untuk peluang pasukan Masak melekatkan sesuatu dalam perlawanan ini. Bukan tidak berbakat, satu pasukan yang hebat sebenarnya Masak Sarawak yang dibawa oleh pengurus Wazi bin Seman dalam kejohanan ini. Ada speed, ada pengalaman, ada, cuma mungkin masih belum menemui rentak untuk melayan pasukan Masak Johor yang begitu berpengalaman sekali. Last play saya kira untuk separuh masa yang pertama untuk Masak Sarawak. Line up Johor, curi untuk Sarawak. Dan ke belakang, tampan keluar oleh Safwan untuk menamatkan separuh masa yang pertama. Aksi hebat kedua pasukan suku akhir yang pertama kategori Cup dan juga Plate. Johor di hadapan dengan satu try. Sambung sebentar nanti untuk aksi separuh masa yang kedua. Di antara kedua pasukan ini sudah pasti ada cakap-cakap yang akan disembangkan oleh jurata kedua pasukan, Zulkarnain Hisham bin Sabini untuk Sarawak dan juga saudara Hamrizal bin Hamdan untuk Masak Johor. Perlawanan ke-28 11.10 pagi dan antara pasukan KTM dan pasukan Masak Wilayah Persekutuan. Suara bagi perlawanan ke-28 pada jam 11.10 pagi antara pasukan KTM dan pasukan Wilayah Persekutuan. Kita terus bersambung dengan aksi separuh masa yang kedua, perlawanan yang begitu mendebarkan di antara kedua pasukan ini. Minat daripada jauh dan dekat sudah begitu nervous bersama-sama dengan kami di tepi padang ini. Perlawanan masih bertarung. Johor dengan 9 orang pemain bermula separuh masa yang kedua. Sarawak, ini peluang yang besar sebenarnya dalam perlawanan ini untuk mengejutkan Johor. Hanya memerlukan flow yang lebih baik yang dapat di tempat semula. Sayang sekali terlepas pula dari genggaman, terkena sedikit tangan main di nombor 10 mereka, LM Rana bin Muhammad Ali. Masih belum lagi dapat melihat kelibat beliau dalam perlawanan ini. Kembali tenangan kepada Masak Johor, dan itulah yang mereka mahukan sebenarnya, mendahului dengan satu try. Seboleh-boleh mereka mahukan dead play sebanyak mungkin dalam perlawanan ini untuk mengheret 7 mata ini, membawa mereka ke peringkat separuh akhir. Setelah gagal di peringkat kumpulan lagi pada tamasya yang lalu. Safwan mengeluarkan bola, masuk dalam mencari support bijak. Safwan mencari rakan Muhammad Asri bin Azhar dalam blind. Advantage kepada Johor, tidak mahu melepaskan bola. Kembali kepada Johor, dan itulah yang mereka pergunakan, perlahan-lahan menggunakan situasi bola mati seperti ini untuk tenang mencari setting. Asri mengarahkan rakan ke kanan padang kerana mungkin sedikit jauh tendangan ini, betul berada di tengah kawasan padang. Baik tendangan Asri, jauh sekali, terus saja masuk ke dalam 22 pasukan Sarawak
tendangan daripada 10 meter di kawasannya sendiri. Hampir tertipu semua pemain Maksat Sarawak dengan keupayaan Muhammad Asri. Kembali masuk ke padang Cikgu Muhammad Ashraf, jersey nombor 17. Terus diberi amaran lisan oleh pengadil untuk tidak mengulangi kesalahan separuh masa yang pertama tadi. Line out untuk Maksat Johor. Satu try saya kira sudah pasti akan menutup terus peluang Maksat Sarawak dalam perlawanan ini. Jika di separuh masa pertama masih boleh berkira-kira lagi tentang try yang lakukan, tapi sudah masuk dalam separuh masa yang kedua. Bijak main Johor mencuri masa, berlari-lari anak saja hooker menuju ke dalam line, tidak ada kesalahan di situ. Line up ke belakang cantik, bola terus saja di tangan Muhammad Amirul Kamarudin untuk Rak dan Mol. Pick up daripada Maksat Johor. Perlahan-lahan mereka mahu mara ke dalam kawasan Sarawak. Lagi pick and go daripada Maksat Johor. Kali ini Cikgu Ashraf offload sebelah kiri, masuk lagi kembali ke dalam dengan jumper pasukan Johor. Lagi mempergunakan kekuatan pasukan forward mereka untuk masuk. Ruzaini pick and go, lagi Cikgu Ashraf Ruzaini, kombinasi 2-3 orang player, Ruzaini, Cikgu Ashraf dan juga Muhammad Amirul Kamirudin mempergunakan kekuatan upper body mereka untuk sedikit-sedikit masuk ke dalam kawasan try line. Sudah sedikit saja lagi. Dan akhirnya bagaimana? Terlihat daripada referee, betul-betul di hadapan beliau belum ada signal lagi yang diberikan oleh pengadil. Held up, kata pengadil perlawanan, untuk kembali scrum down kepada pasukan Maksat Johor. Seorang pemain mendapat kecederaan betul-betul berada di bawah pos. Belum dapat kita ketahui siapakah pemain tersebut. Yang baik-baik untuk beliau untuk tidak memotong mood perlawanan yang begitu sengit di antara kedua pasukan ini. Johor sebenarnya dilihat begitu berjaya mengekang pergerakan pemain-pemain Sarawak di separuh masa yang kedua ini. Satu try di separuh masa yang pertama begitu mereka hargai untuk dipertahankan. Pattern play yang sedikit mengecewakan minat-minat pasukan Sarawak. Melakukan kerja cuba merampas bola daripada setiap rak yang mereka lakukan. Gatut belum dapat bola lagi sebenarnya. Saya pun sedikit kecewa sekali dengan pergerakan ini. Apapun itulah yang terjadi sebenarnya untuk Maksat Sarawak pada perlawanan ini. Langsung tidak diberikan bola oleh Maksat Johor, mempergunakan kelebihan mereka di bahagian forward untuk perlahan-lahan masuk ke dalam kawasan pertahanan Sarawak. Harap yang baik-baik saja untuk main yang akan diusung keluar oleh pasukan kesihatan. Sedikit kecewa sebenarnya minat-minat pasukan Maksat Sarawak hari ini. Lawanan suku akhir yang mendebarkan, dengan Johor mempergunakan taktik mereka dengan begitu baik sekali. Apa yang lagi yang boleh kita buatkan?
Harap sabar dengan siaran langsung. Kita cuba bawakan kepada anda. Kami cuba yang terbaik untuk bawakan kepada tuan-tuan yang mana sejua anda berada. Ada sikit gangguan sebenarnya hari ini berbanding daripada semalam. Lagi gerakan daripada Johor kali ini ke sebelah kanan. One on one di ujung sana. Masih lagi bersorangan masuk ke dalam kawasan try line. Dan untuk mencetakkan try yang kedua. Dan mungkin try kemenangan untuk pasukan, memberikan pasukan Maksa Johor tiket ke peringkat separuh akhir kejohanan ini. Gagal dikekang oleh pertahanan Sarawak untuk try yang kedua kepada Maksa Johor. Sambung babak kedua dengan conversion yang cuba lakukan. Masuk ini tambahan 2 mata. Cantik tendangan. Main jersey nombor 24 untuk Johor, Muhammad Asri bin Azhar. Selesa sedikit Maksa Johor menghadap perlawanan ini. Sebelah kaki sudah pun terlihat untuk ke peringkat separuh akhir. Kategori Cup menjadi best for pasukan pada kejohanan kali ini. Perlawanan kata pengadil sambung. Sarawak sudah pasti mau bangkit. Terus saja ditangkap oleh Abdul Hanif bin Adam. Lepas ke belah kiri. Dalam begitu pantasnya pasukan Johor melakukan defending dan mencuri bola dalam rak. Menemukan tubuh-tubuh mereka yang lebih besar berbanding Sarawak untuk beradu di dalam rak. Lepas kali ini, kali pertama kita lihat Sarawak bermain di bahagian backline. Sungguh laju mereka menutup bola. Penalti diberikan. Double movement daripada Johor. Quick tap daripada Sarawak. Masuk ke dalam. Sedikit offside saya kira berada pemain-pemain Sarawak atau pemain-pemain Johor. Offload yang bijak. Cari rakan terus saja dihentak di bahagian hujung oleh Muhammad Izwan bin Abu Bakar. Miss pass. Baik kali ini lepas Sarawak one on one. Habiskan ekstra. Apa lagi yang dinantikan? Larian pantas diperlukan pelari berjersey nombor 21 daripada Sarawak. Untuk try pertama Muhammad Muzakir Rafih bin Saini menghidupkan peluang Maksa Sarawak dalam perlawanan ini. Inilah yang penonton mahukan. Bersorak seluruh stadium. Sultan Abdul Halim meraihkan larian daripada Muhammad Muzakir Rafih bin Saini. Untuk Sarawak kembali dengan pantas mereka terus berlari di kawasan tengah padang. Nunggu kick daripada Muhammad Khairul Amri bin Jafri untuk tambahan 2 mata untuk lebih memberi tekanan kepada pasukan Johor di hujung-hujung separuh masa yang kedua ini. Ada lagi peluang sebenarnya untuk Maksa Sarawak. Tunggu saja tendangan beliau. Cantik sekali tendangan daripada Khairul Amri bin Jafri untuk tambahan 2 lagi mata untuk Maksa Sarawak. Sudah saya katakan sejak pada awal permainan, tidak boleh dipandang remeh Maksa Sarawak. Mempunyai kelebihan pemain-pemain yang berlari pantas di kiri dan kanan padang untuk mereka kembali. Go Sarawak kata minat-minat. Banyak lagi masa sebenarnya. Membawa kontingen yang besar Sarawak di dalam kejohanan Maksa kali ini. Mendapat sokongan daripada seluruh pasukan yang berada di dalam stadium dan juga penonton-penonton di dalam stadium untuk mahu mereka kembali dalam perlawanan ini. Semua sudah bersedia, semua sudah menanti. Sedikit gugup kem Maksa Johor buat ketika ini. Baik pula tendangan kick off. Menjadi momentum kepada Sarawak. Pendek saja, balik pada offload. Perencahan yang baik dari pertahanan Sarawak. Lagi counter rak, terus saja mencuri bola. Peluang untuk Sarawak ekstra di sebelah kiri. Hanya perlu melihat di sebelah kiri untuk pasukan Sarawak. Kiri dan kanan masuk pula ke dalam balik. Sedikit terlewat sebenarnya. Tapi hanya perlu memegang bola, masuk lagi ke dalam. Mara ke dalam 22 pasukan Maksa. Setup diperlukan ketika ini. Fast ball ke sebelah kanan. Dan mereka sudah pun beratur untuk melakukan serangan terakhir. Offload ke dalam diperlukan. Tidak, masih lagi tersangkut. Dia ada penalti diperlukan seperti ini. Sarawak ekstra di sebelah kanan. Hanya perlu makan Cikgu Ashraf di hujung. Lalu larian daripada El Imran
El Muhammad Ali. Betul-betul di kawasan tengah padang menembusi pertahanan pasukan Maksa Johor untuk mengejutkan Maksa Johor. Try kedua untuk Maksa Sarawak. Conversion yang crucial untuk Maksa Sarawak. Kedudukan 12. Masuk kali ini untuk tambahan 2 mata untuk Sarawak mendahului 2 mata dalam perlawanan ini. Ada sedikit lagi baki perlawanan di antara kedua pasukan ini. Siren telah dibunyikan. Last play saya kira dalam perlawanan suku air yang cukup mendebarkan. Anda di mana saja anda berada pada pagi ini sudah tentu berdebar-debar bersama dengan pengulas. Last play of the game, kick off daripada Sarawak. Comeback yang begitu hebat yang dipertunjukkan oleh Maksa Sarawak dalam perlawanan ini. Masih ada perasaan percaya dalam setiap hati pemain Maksa Sarawak. Johor sedikit nervous menuju ke separuh masa yang kedua ini. Mempergunakan serangan kiri dan kanan, handling yang begitu baik ditunjukkan oleh Maksa Sarawak untuk membawa pasukannya mendahului 2 mata buat ketika ini. Last play yang mendebarkan apa saja boleh berlaku. Masih ada drama saya kira dalam perlawanan ini. Saya akan terus ke belakang. Jadi ditangkap oleh Zaini. Sedikit saja melakukan tendangan. Kembalilah ke Musan. Terus saja disepak keluar. Tidak keluar lagi bola. Ada sedikit drama lagi. Dan terus saja disepak keluar oleh Muhammad Adha. Masih menunggu lagi perlawanan. Bagaimana? Dan itu pengadil meniupkan whistle penamat. Inilah yang dapat kita tontonkan pada tahun ini. Drama seawal suku air yang pertama. Ketinggalan 2 try di belakang, Maksa Sarawak kembali ke dalam perlawanan dengan try daripada El Muhammad Ali pada minit-minit terakhir untuk memberikan mereka tambahan 5 mata dengan conversion yang begitu hebat sekali daripada main BCC 12 mereka. Memberikan Sarawak tiket pertama ke peringkat separuh akhir Maksa Games 2022 kategori rugby. Tahniah kita ucapkan kepada Maksa Sarawak berjaya masuk ke peringkat separuh akhir, dan Maksa Johor akan bermain di separuh akhir kategori late